Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa fi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahlina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahmi wa ta'alina bi ma'rifatil ilm wa asin akhlaqana bil hilm wa ja'alna mimman yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsan. Alhamdulillah rabbil alamin. Ana boleh ya? Sebetul dah tu. Okey, kita sambung kembali masalah teknikal. Bila mic payah sangat ni. Sambung pada muka surat 98 pada perbahasan mabhathu tanzihillahi 'anil hulul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mabhathu tanzihillahi 'anil hulul. Perbincangan tentang suci Tuhan daripada bertempat. Thumma qala radhiyallahu ta'ala anhu wa annahu la yahullu fi syai'in. Tuhan tidak menempati dan menduduki pada sesuatu. Wa la yahullu fihi syai' dan tidak menduduki pada Tuhan oleh sesuatu. Dia tidak duduk pada sesuatu dan sesuatu tidak duduk pada dia. Yakni menghendaki oleh Imam Al-Ghazali annahu la yahullu fi ghairihi. Tuhan tidak menempati pada yang lain. Dia tidak duduk di yang lain. Li'anna al-husula, kerana husul itu hulul itu apa dia? Huwal husulu ala sabilit tabaiyah. Terhasil atas jalan mengikut. Bila sesuatu tu menempati sesuatu, maka sesuatu tu mengikut sesuatu. Kita duduk atas kereta. Jadi kita mengikut kereta. Kalau bergerak tempat yang kita duduk, maka bergeraklah kita. Nampak? Jadi terhasil sesuatu atas jalan tabaiyah, atas jalan ikutan. Wa dzalika yanfi wujubal wujudihi, dan itu menafi kewajiban wujudnya. Padahal kita kata Tuhan ni wajibul wujud. Wujudnya itu wajib. Jika kewujudannya mengikut pada sesuatu, tentu sesuatu tu juga dia tak wajib wujud. Jadi Tuhan wajib wujud apa? Takkan jadi wajib wujud lah, sebab kewujudannya terikat dan mengikut kepada yang lain. Maka apabila menafikan wujubal wujudi, wajib wujud Tuhan, wa yalzamu minhu, dan lazim daripadanya qidamul mahal, tempat yang Tuhan duduk tu jadi qadim jugalah. Jadi sama ada dua. Sama ada bila Tuhan menempati kepada sesuatu, maka tempat yang Tuhan menempati itu qadim juga. Ataupun bila Tuhan menempati tempat yang baharu, maka Tuhan baharu. Sebab dia mengikut kepada tempat yang bersifat dengan baharu. Maka kalau anda yang pertama, kalau jadi qadim juga mahal, maka fayata'addadul qadim, maka berbilang qadim. Wa ta'adduduhu, dan berbilangnya qadim batilu, mustahil. Mana boleh qadim lebih pada satu. Wa kama la tahullu dhatuhu fi ghairihi, sebagaimana tidak menempati zat Tuhan pada yang lain. Zat Tuhan tidak duduk pada yang lain juga. Fakadzalika sifatu, demikianlah sifat Tuhan. Sifat Tuhan tidak duduk di yang lain. Wa qalatin nasara, berkata golongan Nasrani, dzatuhu ta'ala muttahidun bil masih, zat Tuhan menyatu dan bersatu dengan Masih. Au halatun fi, atau zat Tuhan menempati pada diri Masih. Tadi menyatu sekira-kira jadi satu. Menempati seumpama air duduk dalam cawang. Nampak? Jadi maknanya Masih dua dapat dibezakan, tapi dia duduk pada, kita kata
satu jasad, tapi atas dasar bukan menyatu. Kalau menyatu tu muttahid. Andaian semua andaian tu mustahil berlaku. Sama ada menyatu dengan zat jadi satu ataupun menduduki pada zat. Bagaimana jin kena dia merasuk manusia kan? Dia halatun fi hidup satu. Hidup satu tapi dia halah fihi, dia duduk pada jasad. Itu zat. Jadi Nasrani kata sama ada zat itu menyatu dengan Masih atau mendiami Masih. Au sifatuhu halat fi, ataupun sifat Tuhan tu yang duduk pada diri Masih, iaitu sifat ilmu. Wa dzalika imma bi badanihi, sebagai itu sifat ilmu, hayat dan juga Ruhul Kudus. Ilmu, hayat, wujud. Benda satu lagi 3 uknun. Uknun ats-tsalatsah. Wa dzalika imma bi badanihi, sama ada halat fihi, menduduki sifat Tuhan padanya. Dzalika wa dzalika, dan menduduki sifat tu sama ada pada badannya, au bi nafsihi, atau pada dirinya. Diri dalaman dia lah, sama ada pada zat atau pada diri dalaman. Wa kullun batilun, kesemuanya itu batil belaka. Wa qalatin nusairiyatu wal ishaqiyatu, berkata kelompok Nusairiyah dan Ishaqiyah, wasyi'atu, dan juga golongan Syiah, zuhurur ruhaniyyi bil jismaniyyi la yunkar. Macam-macam dah ya. Dia asalkan ulang sikit dah. Zahirnya sesuatu yang bentuk rohani pada sesuatu yang berbentuk jasmani. Meresapnya satu bentuk rohani, umpama jin atau ruh, meresap pada dalam jasad, la yunkar, itu tidak dapat dinafikan, makna berlakulah. Fala yamtani'u an yadhhara Allah Ta'ala fi surati ba'dil kamilin, maka tidak mustahil menzahir Allah Ta'ala pada rupa sebahagian daripada orang-orang yang sempurna. Mana Tuhan boleh meresap jugalah, sebab bagi mereka Tuhan ni daripada bentuk atau jenis rohani. Wa aula khalqi bidzalika, dan makhluk yang paling layak untuk Tuhan zahir pada dirinya, asyrafuhum, yang paling mulia, wa akmaluhum, yang paling sempurna, wa humul itratut tahirah, mereka itulah ahli keluarga Nabi yang suci. Ni siapa semua imam-imam mereka ni. Ni golongan Syiah yang hulu ni. Qalu wa man yadhharu ta'ala fi suratihi, siapa yang zahir Allah Ta'ala dalam rupanya, huwa man zahara fihi al-ilmu tam, iaitu orang yang zahir padanya ilmu yang sempurna, wal qudratu tamah, dan kudrat kemampuan yang sempurna. Jadi siapa yang Tuhan akan zahirkan diri Tuhan dalamnya? Orang yang mempunyai ilmu yang sempurna dan kudrat yang sempurna. Siapa dia? Para imam-imam. Wala yazaluna yutlikuna al-alihata, dan sentiasalah golongan Syiah ini mengitlaq, memanggil Tuhan dengan nama Tuhan atas a'immatihim, atas imam-imam mereka. Jadi imam mereka tu mereka panggil dengan nama Tuhan. Mereka nisbahkan dan itlaqkan Tuhan atas imam. Hatta idza zakaru aliyan, sehingga bila disebut nama Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, qalu jalla jalalu wa nahwa dzalika, dan seumpama itu. Tidak aja jumpa lah, tapi boleh jadi adalah. Sebab itu ulama' Asy'ariyah menentang betul-betul fadaih al-batiniyah. Imam Al-Ghazali, ulama' dahulu tentang betul-betul golongan batiniyah di kalangan Syiah ini. Siapa jadi mendak dan tak ada dah. Kalau ada pun sikit sangat. Ada pun sikit sangat. Biasa para ulama Asy'ariyah. Wa nusiba liqaumin minas sufiyyati, dan dinisbahkan pada satu kelompok di kalangan ahli sufi, al-qaulu bil hululi wal ittihad, pandangan yang mengatakan dengan hulul dan ittihad, menempati dan bersatu, li zawahira kalamihim, kerana melihat kepada zahir kalam percakapan ulama sufi. Wa fihi takhbitun, dan padanya itu
khaba, kesalahan lah. Takhbit. Itu makna apa? Wa fihi takhbitun, iaitu tidak betul lah. Iaitu dharb ashwa'i. Kita panggil apa ni? Tak betul lah. Satu kesilapan. Salah dan silap. Tak betul lah makna disebutkan bahawa golongan ini memang beriktikad dengan hulul dan ittihad. Tak betul. Wa hamlu dhalika, ashwa' ni makna tidak tepat lah. Secara rambang itu kerambangan. Rambang panggil tak? Ashwa'i. Wa hamlu dhalika ala ma yaliku bis sunnati huwal aula. Jadi kata Syekh Zarruq, dan kita tanggungkan perkataan itu dengan apa yang bersesuaian dengan sunnah itu lebih aula. Jadi kalam-kalam ulama para sufi ni kita tanggung di atas makna yang sesuai dengan sunnah, itu lebih aula. Li thubuti martabatihim minad din, kerana sabitnya kedudukan para ulama sufi ni dalam agama. Sebab setengah mereka itu orang yang maknanya diiktiraf keilmuannya dalam ilmu-ilmu syariat. Digelar dengan gelaran Syekhul Akbar wa Kibritul Ahmad dan seumpamanya. Jadi maknanya di sisi ulama syariah zaman mereka pun mereka mengiktiraf keilmuan dari segi aspek syariah ni. Itu bezanya. Dah beza zaman hak lain ni. Zaman lain ni hak ngaku tu syariah pun tak betul. Apa tak? Baca ayat Quran pun salah. Tak betul. Jadi itu bezanya. Kalau hak yang dia kata dah ini kami bercakap macam dia baca kisah-kisah nama, lepas tu dia rasa diri dia dah tu. Dia tu macam hak kisah yang dibaca dah. Nampak tak? Dia tu macam kisah hak dibaca tentang ulama-ulama sufi dah. Ahwal mereka, dia rasa macam dia tu macam tu dah. Waktu jadi apa panggil shock sendiri. Shock sendiri tu. Itu kena beza. Fa in lam yakun, jika tidak sedemikian, fal haqqu ahaqqu an yuttaba, maka kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Wa hum a'lamu bimaqasidihim, dan mereka golongan sufi ni mereka lebih tahu apa maksud daripada kalam-kalam mereka, apa tujuan dan maksud kalam mereka. Waqad taqaddama, dan telah terdahulu sebut pasal ni lah. Pasal panjang ni cerita tentang Ibnu Sab'in, Ibnu Farid, Ibnu Arabi. Wabillahi taufiq, dengan Allah sahajalah taufik. Thumma qala rahimahullah, kemudian kata Imam Ghazali, ta'ala an yahwiyahu makanun, maha tinggi Allah bahawa menempati akan ia oleh tempat. An yahwiyahu makan, tempat itu menempati, dia duduk pada tempat lah masuk. Kama taqaddasa, sebagaimana maha suci Tuhan, an yahuddahu zaman, bahawa dihadkan, dilingkunginya oleh masa. Bal kana qabla khalqiz zamani wal makan, bahkan Allah itu kana ay wujida. Kan tam ini Allah kana tamah, bukan kana kis. Bahkan Allah itu wujud sebelum diciptakan masa dan juga tempat. Balkana, bahkan Allah ay wujida, Tuhan ada. Ada Tuhan itu sebelum adanya masa dan juga sebelum diciptanya masa dan juga tempat. Wa huwal an ala ma alaihi kan, dan dia sekarang sebagaimana ada ia. Sebagaimana ada ia sebelum ada diciptakan tempat dan juga masa, maka sekarang pun samalah, tidak berubah sikit. Qultu, kataku, amma taqaddusuhu ta'ala 'anil makani, adapun maha suci Allah Ta'ala daripada tempat, faliluzumi sabqil makani ala wujudi, maka kerana melazimi terdahulu tempat di atas wujud Tuhan. Bila kita kata maha suci Tuhan daripada tempat, kenapa? Kalau Tuhan bertempat, maka lazim tempat ada dulu atas wujud Tuhan.
Wa dzalika yadullu ala huduthihi. Dan itu menunjukkan baharu Tuhan. Wa qidamil makan. Dan makan tu qadim. Kalau nak Tuhan tu bertempat, maka tempat kena ada dulu. Sebenarnya dah ada dulu, berapa ada sekali pun. Tak, kira mustahil dah. Dan menunjukkan baharu. Baharu Tuhan dan qidam tempat. Wa huwa ta'ala mausufun bil qidami. Dan Allah Ta'ala itu bersifat dengan qidam. Wal mausufu bil qidami la yatasifu bima yadullu ala huduthi. Maka yang bersifat dengan qidam tidak bersifat dengan perkara yang menunjukkan baharu. Kama la yasihhu fil hadithi an yasira qadiman. Sebagaimana tidak sah, yakni mustahil pada makhluk bahawa makhluk itu jadi qadim. Sebagaimana mustahil Tuhan yang qadim jadi baharu, begitulah yang baharu jadi qadim pun mustahil. Wa qad qala ahlul haqqi, sungguhnya berkata oleh ahlul haqq, ahli sunnah jamaah ni, az-zamanu mutajaddidun yuqaddaru bihi mutajaddidun. Ni takrif apa ni? Takrif halil kalam tak? Ulama kalam. Takrif bagi zaman ni. Takrif satu lagi apa dia? Takrif zaman satu lagi. Harakatul falak, gerakan falak. Kalau nampak macam sains sekarang ni lebih mesra dengan takrif itulah. Itu takrif bahagian daripada falasifah. Dan ahli kalam ada jugalah, dua. Jadi tapi lagi umum, sebenarnya lagi umum takrif ni. Takrif ahli kalam ni mutajaddidun yuqaddaru bihi mutajaddidun. Kalau ikutnya mutajaddidun ma'lumun yuqaddaru bihi mutajaddidun ghairu ma'lum. Satu benda yang berubah, yang telah maklum, yang dijadikan kayu pengukur untuk mengetahui mutajaddid. Benda baharu yang berubah, yang tidak diketahui. Maka contoh dibuat contoh, Maji Uzaidin. Datang Zaid kan? Bila Zaid datang? Mata contoh. Mata ja'a Zaidun. Ni ambil contoh lah ni. Nak tahu apa itu erti masa. Kita kata mata ja'a Zaidun. Jadi di sini kita tanya apa? Tentang Maji Zaidin. Bila Zaid datang? Kita kata Indal Maghrib. Kita jawab kan? Indal Maghrib. Ketika waktu Maghrib. Maka kita telah meletakkan masa tu. Itu masa. Jadi apa yang berlaku? Kita muqaranahkan, kita rangkaikan mutajaddidun. Satu benda mutajaddid, apa yang berubah. Apa mutajaddid? Ghurubis syams. Maghrib tu lah. Maghrib tu ghurubis syams. Perbuatan mutajaddidun ma'lum yang yuqaddar bihi, yang ditentukan dengan dia, mutajaddidun ghairu ma'lum. Mutajaddid yang tidak maklum, iaitu Maji Uzaidin. Maji Uzaidin waktu yang kita yustafham anhu. Hak tu nak tanya. Bila? Jadi kita kaitkan dengan mutajaddid maklum, iaitu ghurubis syams, Maghrib. Jadi itu takrif zaman. Boleh. Tapi dia punya teknikal sikit lah lagi ni. Kalau takrif harakatul falak senang, gerakan falak. Falak dia universal sikit, universal kat mana? Sebab biasa orang guna. Tahu sehari macam mana? Sehari pusingan. Pusingan bumi pada paksi diri dia. 24 jam lah. Pecahlah pula berapa jam. Nampak tak? Pecah pula kepada 24 jam tu pecah pula. Tak? Pecah pula ada berapa? Berapa minit lah tu. Pecah lah pula. Lepas tu sehari, seminggu pula. Lepas tu sebulan pula. Sebulan tengok kepada fasa-fasa bulan. Fasa bulan perubahan daripada bulan sabit tu. Fasa bulan. Setahun melihat kepada pusingan. Bumi mengelilingi matahari. Di sisi orang yang tak percaya dengan flat earth. Di sisi flat earth saya tahu lah kan.
Dia kena buat dulu. Dia kena sediakan satu rangka kefahaman. Satu rangka kefahaman yang dapat tentukan sistem alam ni. Tahun, bulan, jam. Kan dia dah? Ada baca tak? Kita tak baca lah. Ha? Flat earth dikatakan mana flat earth? Jika kan? Ha? Dia kena buat lah. Kalau dia rasa gitu, dia kena buat satu sistem yang lekat dulu. Baru dia boleh nak cabar. Kalau sekadar buat gambar pula gitu, matahari naik gitu. Lepas tu, pusingan 365 kak. Dah ambil mana 365? Kira saja gitu. Tak boleh gitu. Dari kata dia saintifik sangat. Kira dah saintifik. Macam mana nak pusing tu. Ya? Ha? Mana? Boleh. Tak ada pembuktian. Itu. Ya? Bila gitu, az-zaman mutajaddidun yuqaddaru bihi mutajaddidun. Ay mutajaddidun ma'lumun yuqaddaru bihi mutajaddidun ghairu ma'lum atau majhul. Fala yutasawwaru fil qadim. Maka itu tak boleh ditasawurkan berlaku pada yang qadim. Tuhan yang qadim bersifat qadim. Macam mana nak berlaku? Zaman tu mesti ada sesuatu kayu ukur sendiri. Hatta harakatul falak tu sendiri pun. Tak. Ada satu dia panggil point untuk kita jadikan dia standard. Standard untuk kita ukur. Harakah falak. Bulan ke, matahari ke. Tahu tak? Hatta hak ni pun mutajaddid maklum ni. Satu benda untuk kita ukurkan dia. Lama mana tu? Jadi Tuhan, kalau kewujudannya semata-mata wujudnya dia, tidak ada yang lain, macam mana nak ukur? Macam mana nak ukur? Wa qad asyara asy-syaikhu, dan sungguhnya mengisyaratkan oleh Syekh iaitu Imam Al-Ghazali li burhanin nafyi, dalil bagi penafian fi zamani, pada zaman, pada masa, wal makan dan tempat, biqaulihi bal kana qabla khalqiz zamani wal makan. Bahkan Allah itu wujud sebelum adanya, sebelum diciptanya masa dan juga tempat. Itu dalil menafi burhan bagi menafikan zaman dan makan bagi Tuhan. Wa ala dhalika, dan di atas demikian itu, kama qala ba'dul masyayikhi li muridihi, sebagaimana berkata sebahagian syekh guru-guru kepada muridnya, idza qila laka aina ma'budika, apabila ditanya kepada engkau, aina ma'budika, aina ma'buduka. Apa ma'budika? Silap dia ni. Okey. Beki je lah. Silap ni. Silap dok bahasa ni. Aina ma'buduka. Di mana Tuhan kamu? Ayu syai'in taku. Apa yang kamu akan jawab? Kalau orang tanya kepada kamu, dia tanya teh murid dia. Kalau Tuhan, orang tanya kepada kamu, aina ma'buduka. Di mana Tuhan kamu? Ayu syai'in taqul, apa perkara yang kamu akan kata? Qala aqul haitsu kana fil azal. Sekira-kira dia itu sejak azali. Di mana sekira-kira dia, di mana dia seketika azali. Gitulah. Sekira-kira dia itu pada azali. Qala fa idza qila, dan apabila ditanya lagi, aina kana fil azal, di mana Tuhan pada azali itu? Dia kata Tuhan itu berada sekira-kira dia berada pada azali. Maka di mana dia ada pada azali? Qala aqulu haitsu huwal an. Sekira-kira dia berada sekarang. Apa makna? Tak berubah sejak azali dan sekarang. Walaupun ikut soalan aina tu bukan nak tanya sangat, tapi nak tanya kefahaman. Kefahaman. Kerana pada azali, maklum dah Tuhan tidak bertempat pada azali. Kerana yang wujudnya ialah dia semata-mata. Kan Allah wa lam yakun syai'un ma'ah. Maka sebagaimana pada azali itu tidak bertempat, maka sekarang pun huwa haitsu huwal an. Sekira dia itu sekarang sama saja.
Jadi soalan ditanya, Syekh ditanya pada murid. Yakni menghendaki dengannya annahu la yattasifu bil makani abadan. Bahawa Tuhan tidak bersifat dengan tempat selama-lamanya. Kama la yattasifu bihi azalan. Sebagaimana tidak bersifat dengannya sejak azali. Abadan selama-lamanya. Al-abad. Zaman al-mustaqbal. Abadan dia panggil apa? Zamanun mustamirun fi janibil mustaqbal. Azalan. Azalan tu makna janibil madhi. Sejak selama-lamanya tidak bertempat sebagaimana selama-lamanya sejak dahulu tidak bertempat. Azalan wa abadan. Wasarmadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Allah wala syai'a ma'ahu. Ada Allah itu dan tiada sesuatu bersamanya. Kan hitam Kan Allah walam yakun syai'un ma'ahu, dan tidak ada sesuatu bersamanya. Wa huwal an ala ma alaihi kan, dan dia sekarang atas apa yang ada ia sebelumnya, ada ia sejak azali. Sebagaimana wujudnya itu tanpa ada yang lain, maka sekarang pun wa huwal an ala ma alaihi kan, sebagaimana ada ia sejak azali. Itulah. Ingat tu. Jadi hadis Nabi situ je. Hak belakang ni kalam daripada setengah daripada salaf lah. Ada hak nisbah kepada Sayyidina Ali tak. Okey. Jadi kena perhatilah hak mana kalam Nabi, hak mana kalam yang apa nama ni daripada ulama dan salaf. Okey. Tapi makna memang serasi lah, makna serasi. Makna tu tidak bercanggah. Waqad taqaddamal kalam, dan telah terdahulu perbincangan fi nafyiz zamani wal makan, pada menafikan masa dan tempat. Wa ya'ti minhu, dan lagi akan datang daripadanya. Wabillahi taufiq, maka dengan Allah Ta'ala sahajalah taufik. Thumma qala, kemudian kata rahimahullah ta'ala, kata Imam Ghazali, wa annahu ba'inun min khalqihi bisifatihi. Ni ayat Wahabi lah. Fawqal arsy ba'inun an khalqihi. Tuhan itu ba'in, bercerai, terpisah daripada makhluknya, bisifatihi, dengan sifat-sifatnya. Dia faham situ lah. Wahabi dia faham gua ni tak tahu. Ada Wahabi, betul. Senang ada Wahabi senang. Tanya sungguh. Kalau kita katakan dia dok. Bila kita kata gini dok pula. Bila kata gini dok. Tak ada senang tanya. Dah hak mana awak etikot tu? Dok. Takut kita kata saya dok kata gitu. Payah. Jadi ba'inun an khalqihi, dia Tuhan itu atas pada arah, bukan bertepek pada arah, atas lagi pada arah, dan bercerai dan tidak berasing daripada makhluknya. Gitulah awak kita fahamnya lah, yang kita faham daripada kalam mereka. Kalau salah tu maknanya dia kena teranglah apa maksud yang dikehendaki. Wa annahu ba'inun min khalqihi bisifatihi, dan Allah Ta'ala itu menyalahi atau berasing, tak sama dia daripada berasingan dia daripada makhluknya dengan sifatnya. Laisa fi dhatihi siwahu. Itu apa? Siwahu, bukan sawa'u, siwahu. Ada? Bukan sawa'u tak, siwahu. Cuba tengok depan. Wala fi dhatihi siwahu. Siwahu ke sawa'un? Depan siwahu. Siwahu kok. Dah tu? Lain tu? Hamzah ke he? Rasanya siwahu Siwahu. Tengok ni sekolah lain. Ni boleh jadi dia
Silap cetok dah ni kok. Tidak ada pada zat Tuhan selain daripadanya, wala fi siwahu zatuhu, dan tidak ada pada selain Tuhan oleh zat Tuhan. Okay. Itu makna bain. Allah lain, bercerai, berasing, tak sama. Tak sama dengan makhluk, terpisah daripada makhluknya. Dengan maksud terpisah, tidak ada pada zat Tuhan selainnya atau pada selainnya zat Tuhan itu terpisah. Okay. Siwahu kan, yakni menghendaki oleh Imam Ghazali, fala yasihu ittihaduhu bi syai', tidak sah menyatu Tuhan dengan yang lain. Kalau menyatu tak bain lah, kerana bain ni berasingan lain. Bila kata ittahada, ittihad maknanya Tuhan bergabung. Maka tidak sah menyatu Tuhan dengan yang lain, kama lam yasihha hululuhu fi, sebagaimana tidak sah, mustahil menempati Tuhan pada yang lain. Okay. Kenapa? Lianna ittihada sayruratu dzataini wahidatan. Ittihad itu jadilah dua zat jadi satu. Dua zat bergabung menjadi satu. Wa dzalika ghairu ma'quli daruratan. Itu tidak ghairu ma'qul, yakni mustahil secara daruri, secara mudah. Memang mana boleh kita nak kata jadi satu. Mana hakikat satu lagi hilang. Nampak tak? Ghairu ma'qul daruratan. Secara fikir mudah, tanpa perlu fikir banyak, memang dua zat, dua hakikat jadi satu. Jadi tu selagi gimana? Lianna al-ikhtilaf, kerana perbezaan itu zatiyun fihima, itu sifat zati pada kedua-duanya. Sawaun. Siwahu. Sawaun. Tak. Apa tu? Sawaun. Tidak sedar lah. Tu kata lah. Macam tadi lah. Okay. Itu dalam Ihya. Okey. Kerana ikhtilaf itu sifat yang zati pada kedua-duanya. Mana? Sesuatu, dua zat. Dua zat yang berbeza. Maka zat ini hakikatnya berbeza dengan zat yang satu. Faham tak? Kita kata A dengan B lah. A dan B. Zat A dan zat B, dia ada hakikat yang berbeza, baru kita kata berbeza. Maka ikhtilaf itu satu sifat yang zati bagi setiap daripada dua. Tiba-tiba jadi satu. Satu ni hakikat mana? Kalau hakikat yang lain, dah sekira lain. Ni mana perginya A, mana perginya B. Okay. Wasawaun al-mithlani, sama ada, al-mithlani, dua yang sama, wal ghairani, dua yang berbeza, wal khilafani, dan dua yang khilaf. Ni ada istilah perbezaan sikit lah. Ghair ini, mithlan ni dua yang sama. Makna kita kata benda sama lah. Pen juga. Tiba-tiba jadi se je pen. Pen mana? Hak mana pen? Ghairan, dua yang bukan sama, tapi apa nama ni, dua yang ada beza sikit. Ghair, hadha ghairu hadha. Itu makna hadha ghairu hadha. Contoh Zaid dengan Ahmad. Zaid ghairu Ahmad kan. Tiba-tiba ada seorang je. Dah mana pergi zat hakikat Zaid, mana pergi hakikat Ahmad? Mustahil kau. Khilafat. Khilaf ni makna yang betul menyalahi sungguh. Hak ni apa? Hak ni kayu, hak ni air. Nampak tak? Khilaf. Jadi ada perbezaan sikit lah. Kita boleh tengok balik ya.
Ghairan maknanya A ghairu ba. A menyalahi B. Khilaf ni makna satu yang lain terus hakikatnya dengan satu lagi. Ini mustalah ajalah, mustalah nak apa ni yang pentingnya nak nyatakan ada sebahagian membezakan perbezaan dari segi apa? Aspek ghaib ada sikit persamaan tapi A ghairu B. Khilaf ni benda yang lain terus hakikatnya. Fakaifa kalau benda yang mithlah ni pun mustahil jadi satu. Dua pack tiba-tiba satu. Dah satu ni siapa? A ke B? Atau ghairan atau khilafan mustahil jadi satu. Fakaifa bil khaliqi wal makhluk. Maka bagaimana dengan khaliq dengan makhluk? Yang mana memang fi ghayati tanafi, sangat-sangat berbeza, sangat-sangat menyalahi. Kalau benda hak sama pun dua jadi satu, itu pun mustahil pada akal, apatah lagi khaliq dengan makhluk. Ta'ala Allah an zalika uluwan kabira. Maha tinggi Allah Ta'ala daripada demikian itu setinggi-tingginya. Wa kullu ma siwahu ta'ala hadithun. Dan setiap yang selain daripada Allah Ta'ala itu baharu. Falau halla fihi. Kalau Tuhan tu duduk menempati pada yang baharu, lazimah huduthuhu. Maka lazim baharu juga Tuhan. Kerana selain daripada Tuhan tu tentu baharu. Maka kalau Tuhan halla fihi, Tuhan duduk pada yang baharu, lazim baharu Tuhan. Kama annahu law halla fihi al-ghairu. Sebagaimana kalau duduk pada Tuhan tu oleh selainnya, lazimah kidamuhu. Maka lazim kidamnya tempat itu. Sama macam sebut ni. Kalau menduduki pada Tuhan itu selain daripada Tuhan. Pada Tuhan ada hak lain mai tupang Tuhan. Maka hak lain tupang tu kidam jugalah sebab Tuhan kidam. Tuhan jadi tempat kepada yang lain. Tuhan tu qadim. Maka hak duduk tupang di Tuhan tu qadim jugalah. Wa dzalika qalbun lil haqaiqi. Dan itu bertukar hakikat. Qalbu haqaiq, bertukar hakikat. Wa huwa muhadan, antara perkara yang mustahilat ialah qalbu haqaiq. Walau jaza an yakuma bihi hadithun, kalaulah harus ada padanya oleh yang baharu, fi ma la yazal, pada barang yang akan datang, fi ma la yazal, pada masa mendatang. Maksud dia istilah sebutlah dalam kitab dia buat kan dalam tu Anwar, istilah fi ma la yazal dengan fil azal. Fima la yazal merujuk kepada zaman tempoh masa setelah wujudnya makhluk. Fil azal merujuk kepada tempoh masa sebelum wujud makhluk. Dipanggil tempoh masa kalau ikut azali tak ada masa. Tapi sebagai tadikil ibarah, tajawuzat. Jadi tempoh sebelum terciptanya makhluk pertama tu. Tak. Awal khalqin, awal penciptaan tu. Sebelum ada makhluk dipanggil fil azal. Selepas daripada itu dipanggil fima la yazal. Pada masa yang masih berterusan, pada masa yang berterusan. Maknanya setelah ada ni kita ada lagi masa setelah ada makhluk ni. Dipanggil. Nampak? Jadi permulaan penciptaan Tuhan bagi makhluk tu ada mulalah. Maka selepas masa itu dipanggil fima la yazal. Okay? Fima la yazal. Ni kena faham molek istilah ni. Baca kitab aja terjemah tu jadi pening kau. Pada barang yang sentiasa ia. Yang tidak luput, tidak hilang. Benda pula. Maksudnya gitulah ni istilah ulama letak tu. Okay. Jadi kalau harus ada pada Tuhan itu yang baharu, fima la yazal, makna pada masa ni, kalau sekarang ni ada harus duduk pada Tuhan sesuatu zat yang hadis, lazima wujuduhu bil azal.
Nescaya. Ha. Lazimlah wujud hadis itu pada azali juga. Kenapa? Kerana Tuhan itu wujudnya sejak azali. Kalaulah ada pada Tuhan itu sesuatu hadis yang duduk pada masa sekarang, benda itu mesti kena ada juga bersama Tuhan lah. Sebab apa? Kalau tidak, kita mengatakan berlaku perubahan pada diri Tuhan. Padahal Allah tidak berubah. Allah tidak berubah. Bila lazim sesuatu duduk pada yang qadim, maka sesuatu yang baharu tu kena qadim juga lah. Pada sebagaimana dia menumpang pada qadim. Nampak? Jadi, sebab tu dia kata, kalaulah harus ada pada diri Tuhan itu suatu yang baharu, fima la yazal, lazima wujuduhu, nescaya lazimlah ada juga perkara itu pada azali. Banyak burhan boleh guna ni. Burhan boleh digunakan untuk menolak ataupun untuk berkaitan dengan isu ni. Kenapa? Lazim juga kena ada hadis itu fil azal. Ingat tak? Kan ingat tak? Ayat ni faham tak? Sekarang ni, ayat ni faham tak? Apabila sesuatu baharu itu ada ke dia itu harus berada pada zat Tuhan yang qadim, pada fi ma la yazal, maka lazim benda itu mesti wujud pada azali juga. Benda baharu tu mesti wujud juga pada azali. Faham tak ayat tu tak? Apa buktinya? Rasa penuh kita isyarat ni. Apa bukti? Ada betul lah tarikh hulu tak. Ni statement ni. Kenapa mustahilnya? Kenapa mustahilnya ini? Ini mustahil kan? Wa dzalika muhalun. Dan demikian itu mustahil. Mana? Hululul hadithi fil qadimi. Menempati sesuatu yang baharu. Zat ke sifat tak kira lah. Kita kata sifat lah senang. Menempati sifat yang baharu pada diri zat yang qadim. Fima la yazal, melazimi adanya sifat yang baharu itu fil azal. Wahwa muhalun. Kenapa muhal? Dia jadi qadim kok. Lagi? Tak ada qadim kok. Lagi. Tak apa. Awak lain lagi. Waktu kita lihat kepada aspek ta'adudul qudamat. Dari segi aspek mustahil zati pada diri Tuhan tu. Buat apa? Benda tak wajib wujud. Ada kaitan. Kita andaikan Tuhan tu wajib wujud juga. Tahu? Hakikat hadis jadi qadim tak? Dah dia kata, dah katakanlah. Katakanlah hadis pun qadim juga. Ta'adul qudamat jugalah. Ataupun hadis tu bertukar tu, betul lah tu. Dalil lain. Dalil nak atau dalil bagi ni lebih pada satu ni. Apa dia? Kerana sesuatu yang menepati pada Tuhan tu, andaikan dia sifat lah atau zat, sama ada dia sifat kesempurnaan atau tidak. Kalau tidak sifat kesempurnaan, maka mustahil lah Tuhan bersifat dengan sifat kekurangan. Maka andaian tinggal lagi bahawa yang ada pada diri Tuhan itu sifat kesempurnaan. Maka kalau sifat kesempurnaan tu baru ada sekarang, maknanya sebelum tu Tuhan tak ada. Maka sebelum Tuhan sempurna, Tuhan tidak sempurna. Tak? Itu mustahil. Sebab itu kata lazim dia akan ada pada qadim juga kalau dia sifat kesempurnaan. Andaian dia ni bahawa kalau wujud sifat itu ada pada diri Tuhan yang qadim, sifat hadis bima la yazal, lazim bahawa ada juga pada
pada fil azal. Kerana andai kata dia sifat kesempurnaan, kerana andai yang sifat kekurangan tu mustahil lah. Nescaya macam mana dia boleh ada sekarang, dulu tak ada. Kalau dia kesempurnaan, maka takkah sebelum dia Tuhan bersifat dengan dia, Tuhan tidak sempurna? Tak? Ya? Boleh. Daripada situ, wa khalafatil karramiyah, dan menyalahi kelompok karramiyah fi zalika, pada masalah ini. Sebab itu mereka mengharuskan Tuhan beristiwa di atas arasy, bertempat di atas arasy setelah Tuhan mengadakan arasy. Sebelum Tuhan mengadakan arasy, Tuhan tidak beristiwa lah di atas arasy sebab arasy tak ada lagi. Maka pada azali Tuhan tidak bertempat, kerana tidak ada selain pada wujud Tuhan. Apabila Tuhan menciptakan alam, Tuhan cipta arasy, maka Tuhan beristiwa dengan makna Tuhan berada di atas pada arasy. Maka bersifat Tuhan dengan sifat menempati ataupun sifat berkedudukan di atas arasy setelah fima la yazal. Apa tak? Sama je. Faham konsep tu? Jadi mereka mengharuskan berubah pada diri Tuhan. Mereka mengharuskan berubah pada diri Tuhan. Jawapan gitu. Kalau gitu, tentulah sifat tu beristiwa atas arah sifat kesempurnaan ke sifat kekurangan. Dia kata sifat kesempurnaan lah. Kalau sifat kesempurnaan, maknanya sebelum tu Tuhan tak sempurna lah. Sebelum Tuhan beristiwa di atas arah, maka Tuhan tak sempurna lagi. Berubah pada diri Tuhan. Mereka mengharuskan berubah pada diri Tuhan. Kita kata tak. Sebab itu istiwa tu sifat PM. Sifat PM bukan sifat yang ada dan kena pada diri Tuhan. Bagi mereka tak, sifat tu boleh. Tuhan berkata-kata. Berkata-kata mereka dengan maksud sifat di sifat zat. Berkata-kata dengan maksud keluar huruf suara. Keluar huruf suara. Bahasa Arab pula. Dalam tu kata Tuhan cakap bahasa Arab je. Tuhan turun naik. Dia mengharuskan berlaku perubahan pada diri zat Tuhan hak qadim. Ini masalahnya. Okey. Okey, boleh. Wa khalafatil karramiyah. Golongan karramiyah, musabbihah ni. Fi dzalika, menyalahi pada demikian itu. Fanzuruhu, maka kamu lihatlah dia. Ada tak ni? Tak ada. Raja' fi Syahrastani. Mabhathu tanzihillah anit taghayyuri wa ittisafi bil hawadith. Mana ni? Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Cukuplah situ. Dia nama lah. Tapi mu'taqad mereka itu musyabihah belaka. Karamiyah, Hashwiyah, Musyabihah, Mujassimah. Kadang disandarkan kepada Muhammad bin Karram sebagai Karamiyah. Secara umum mereka ni golongan-golongan Musyabihah, Mujassimah lah. Cuma ada ekstrim tak ekstrim je. Ada bahagian yang ni berpandangan, yang ni tak berpandangan gitu je lah. Okay. Mabhathu tanzillah wallahu ta'ala a'la wa a'la. Ni. Wa qad asyara syaikhu Imam Ghazali, bakalan Imam Ghazali tu, bal kana qabla al-khalqi zamani wal makan. Pada umum, kalau kita Asy'ariyah, kalau tanpa dirujuk kepada syarih apa, merujuk pada Syekh Abu Hasan Asy'ari. Syekh tu Syekh Abu Hasan Asy'ari. Okey, ada soalan? Syahrastani, Sahibul Mila wa Nihar. Ana tak tahu. Tak dia ada. Saya tak baca tu.